Okey, boleh? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada sesi yang sudah kita berhenti setakat tak sampai separuh lah daripada hadis yang panjang berkaitan dengan peristiwa di Yaumil Mahsyar, iaitu ketika kita semua dibangkitkan dan sudah lama berada di Yaumil Mahsyar dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang azab masing-masing, na'udzubillah min zalik. Dan manusia mula berbincang sesama mereka, termasuk kita lah, untuk mencari siapakah yang boleh meminta kepada Allah untuk segera dimulakan hisab. Manusia menyangka dengan hisab, sebahagiannya menyangka dengan hisab, maka mereka boleh larilah daripada penderitaan yang ada di padang mahsyar. Tetapi tanpa sedar, sebahagian daripadanya akan menjadi lebih teruk lagi hukumannya selepas hisab, kerana mereka akan pergi kepada neraka yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Namun kita, bagi kita orang Islam, insya-Allah kita mati dalam tauhid, insya-Allah, dan kita mati dalam keredaan Allah, taubatan nasuha kepada Allah banyak-banyak, dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan amal-amal kebajikan yang lain. Semoga kita Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang sepatutnya lah. Dan hisab kita antara hisab yang mudah. Kita adalah ashabul shimal, orang yang menerima ashabul yamin. Ashabul yamin iaitu ahli tangan kanan yang menerima menerima buku catatan amalan tangan kanan dan seumpamanya. Baik, kita ulang balik hadis ini daripada awal, saya baca laju hinggalah kepada bahagian yang kita berhenti tempoh hari. Ini catatan minggu lepas pun ada lagi ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi az-zira'u wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahsatan thumma qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalika. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul daging, yakni yang sudah dimasak. Diberikan kepada baginda bahagian paha yang memang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigitnya sekali dan kemudian bersabda, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Aku adalah pemimpin seluruh manusia. Tinggal je. Ana sayyidun nas. Patutnya tambah situ, aku adalah pemimpin seluruh manusia. Kena ada tambahan situ. Di sini. Aish soal. Patutnya ada tambahan, aku adalah pemimpin seluruh manusia. Sini ya. Seluruh manusia. Ayolah. Okey. Kemudian Rasulullah atadruna wahal tadruna mimma dzalika, dan bagaimanakah itu berlaku? Kalau kamu tahu mimma dzalika, bagaimanakah keadaan itu berlaku? Bertanya pada sahabat. Of course lah, sahabat tak tahu. Maka kata lagi, yujma'un nasul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Rasulullah ceritalah, yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syamsu wa yablughu an-nasa minal ghammi wal karbi
ma la yutiquna wa la yahtamiluna fayaqulu an-nasu ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum bi Adam. Pada hari kiamat, kata Rasulullah, Allah menghimpunkan manusia, orang yang terdahulu dan terkemudian, di suatu kawasan yang luas, yaumil padang mahsyar. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan kepada mereka dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Jarak matahari begitu dekat sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Mereka tidak berdaya untuk menanggung keadaan tersebut. Lalu sebahagian manusia berkata kepada sebahagian yang lain, tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami ini? Tidakkah kamu rasai kepayahan yang telah menimpa kamu? Tidakkah kamu mempunyai pandangan siapa yang dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kamu? Maka setengah daripada mereka mengesyorkan kepada setengah yang lain, alaikum bi Adam, pergilah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna Adam alaihissalam fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al yawm ghadaban lam yaghdab qablahu مثل ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى نوح. Maka mereka menemui Adam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa segala manusia, Abul Bashar. Allah telah menciptamu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam dirimu. Allah juga memerintahkan para malaikat supaya sujud kepadamu. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Nabi Adam AS pun jawab, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Dan kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Dulu, kata Adam, aku ditegah daripada mendekati sebarang pokok, tapi aku menderhakainya. Ini dia kata. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaituhu. Dulu aku telah ditegah. Dulu ni wa innahu nahani. Dulu dia telah tegah aku daripada 'anis syajarah. Daripada syajarah khuldi itulah. Fa'asaituhu, namun aku telah ingkar kepadanya. Nafsi. Diri sesungguhnya diri aku ni. Maksudnya soalan Nabi Adam kata, aku pun duk risau diri aku ni lagu mana ni. Lepas ke tidak tak tahu ni. Soalan begitulah. Maka dia kata nafsi, diriku. Pergilah kepada orang lain. Izhabu ila Nuh. Maka manusia pun fayatuna Nuhan fayaquluna, ya Nuh, innaka anta awwalur rasul ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu inna rabbi 'azza wa jalla qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi izhabu ila Ibrahim. Maka mereka mendatangi Nuh lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di atas muka bumi untuk segala manusia. Dan ni pun kena betulkan sikit terjemahan. Awwalur rasulu ila ahlil ardi, adalah rasul pertama yang diutuskan kepada ahli bumi, manusia lah. Bukan pertama di atas bumi ni, pertama kepada ahli bumi. Secara lebih tepatlah. Dan Allah menyebutkan surah Abdan Syakura dalam Quran, ada bila cerita tentang Mina, ada ayat yang digunakan istilah Abdan Syakura. Mintalah syafaat, ishfa' lana ila rabbi. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu.
tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Nah, maka Nuh alaihissalam pun berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku Azza wa Jalla sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Dulu aku berdoa dengan doa bagi mencelakakan umatku. Nafsi, nafsi, nafsi. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Ibrahim. Nuh ceritalah dia ni bila dia sedikit frust. Umat dia tak ramai menerima dakwah dia, maka dia berdoa kepada Allah untuk hancurkan umat dia. Sewajarnya seorang Nabi tidak buat begitulah. Tapi tetap kerana dia seorang Nabi, maka doanya itu dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluh min ahli al-ardi ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhabatin fazakarahunna Abu Hayyan fil hadis nafsi 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 idhabu ila ghairi izhabu ila Musa. Maka mereka pergi jumpalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kata apa dia? Wahai Ibrahim, engkau ni apa dia? Ya anta nabiyullah, mu ni nabi Allah, wa khaliluhu, bukan setakat nabi tapi khaliluhu, apa dia? Kekasihnya. Allah guna istilah khalil kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salam. Ibrahim dan Muhammad. Dua orang ni saja Allah Taala sebut sebagai Khalil dalam Quran. Comellah nama Khalil ni. Pun nama anak cucu Abdul Khalil, comel. Boleh kepada orang Kelantan jadi Khalil. Dia dah elak jadi Khalil. Khalil. Tak comel lagi. Khalil. Comel lah bunyi. Bunyi Arab tu. Bunyi Melayu Kelantan pula Khalil. Dah. Kemudian katanya isfa' lana aba khaliluhu min ahli al-ardi. Kekasihnya yakni hu situ Allah Taala min ahli al-ardi daripada ahli bumi. Isfa' lana ila rabbi, isfa' lana ila rabbik, mintalah kepada kami syafaat dari Tuhanmu, ala tara ila ma nahnu fi. Apakah kamu tidak melihat apa keadaan kami sekarang ini? Fayaqulu lahum, maka dikatalah kepada mereka Nabi Ibrahim kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Macam tadi jugalah. Sesungguhnya Tuhanku marah sebagaimana dia tak pernah marah sebelum ini, dia tak akan marah selepas daripada ini. Maka kata dia, fadzakarahunna Abu Hayyan, kata wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhabatin. Dan sesungguhnya aku buat pendustaan ataupun menipu sebanyak 3 kali penipuan. Cuma kazaba ni memang terjemah literal adalah dusta, tipu lah. Dusta, tipu, apa lagi? Muslihat. Cuma dalam konteks ini, Nabi Ibrahim sebab dusta, tipu apa semua ni adalah dosa. Sedangkan Nabi dan Rasul adalah ismah, maksum daripada dosa. Tapi mereka buat silap, cuma tak sampai tahap berdosa, kecil ataupun besar. Jadi yang lebih tepat, kazabtu di sini saya lebih suka secara peribadi menterjemahkan sebagai helah ataupun muslihat. Helah ataupun muslihat. Itu peribadi saya lah. Mungkin orang. Tapi dari sudut bahasa, memang kazabtu ni terjemahan dia dusta, tipu, lebong, benda-benda gitu. Nah, kalau bahasa lebih hebat sekarang, kena kencing. Nah, kita pun apa benda kena kencing pula. Rupanya, itu bahasa orang sekarang kata, kena scam. Kalau hari ni kena scam. Nah, benda gitulah. Jadi, Ibrahim telah kata dia ni telah buat 3 kali lah helah ataupun muslihat. Nah, muslihat yang mana bagi dia benda tu tak patut seorang Nabi dan Rasul buat.
thalathata kadzabatin. Fazakarahunna Abu Hayyan, salah seorang perawi dalam cerita ke hadis ni, dia telah ceritalah apa 3 perkara tersebut. Apa yang pertama, dalam surah surah apa tak ingat surah apa. Tapi yang pertama adalah ketika mana penduduk kampung Ibrahim pergi ke parti muda-mudi, Ibrahim seorang tak pergi. Dia kata sakit perut, dia sakitlah. Maka itu dia cakap tak betul, dia bermuslihat. Dia sakit sebab tak pergi parti. Majlis kahwin yang penuh dengan tak apa tu cerita lain tu. Baik. Sakit majlis muda-mudi Yang kedua apa dia? Yang kedua, ketika orang balik esok dah lepas habis mabuk apa semua tu gini, orang balik tengok patung berhala di kampung dia tu habis licin, kena dipecahkan. Melainkan tinggal seekor saja yang besar sekali, tak pecah. Ibrahim telah letak alat pemukul, setengah kata tapak, setengah kata macam-macam lah, kita tuku ke apa semua, Allah alam. Letak pada patung paling besar. Maka yang tak ada alibi adalah hanya Ibrahim seorang saja. Dia seorang tak pergi, orang lain pergi belakang. Registration menunjukkan semua orang tampering pergi sana. Ibrahim seorang tak pergi. Tiba-tiba balik kampung, di kampung tu semua rosak patung berhala. Dia kata tak tahu, bukan saya buat. Tak ada orang lain, dah memang kamu, dah lah kamu memang tak nak sembuh. Patung-patung ni dah lawan dah. Lepas tu, kamu pula yang tak pergi malam tu. Atau sakit perut lah apa semua. Jadi, dia kata Quran merakamkan surah apa? Surah Ibrahim. Cuba cek balik surah apa? Siapa ingat? Kak Liza. Kak Liza pula. Kak Liza dah buat haji. Apa nama? Ni nak surah apa tu? Saya memang tak ingat. Jadi dia kata Ibrahim menjawab dengan jawapan yang penuh mantik, dia panggil. Mantik ni akliyah. Logical. Dia kata, mu nak tanya aku buat apa? Tanyalah tu yang paling besar tu. Kan ada di tangan dia, ada pada dia alat pemukul tu. Mungkin dia yang buat semua ni. Tu saya tambah tu hujung tu. Ada. Mungkin dia yang buat semua ni. Maka jawablah penduduk kampung dia itu, apa dia? Jawablah orang kampung dia, apa dia? Kamu jangan ingat kami bodoh, Ibrahim. Bahasa kita lah Kamu jangan ingat kami ni bodoh. Patung tu bukan boleh buat apa-apa pun. Mustahil dia yang hancurkan patung-patung yang kecil. Ibrahim pun kata, checkmate. Itu bahasa saya, kena cek balik dialog dalam Quran Checkmate. Dah kalau kau tahu benda tu tak ada faedah, tak boleh buat apa-apa, yang kau sembah tu kenapa? Jam. Maka jamlah penduduk kampung Ibrahim. Maka tak boleh berhujah. Dan perangai para taghut ni orang yang melampau lah. Taghut ni tughyan, yakni labaghaw, samalah tu istilah tu. Taghut, tughyan, labaghaw, itu semua pendapat tak menunjukkan golongan yang melampau, secara konsisten melampau. Sifat tu ada pada orang lain bahkan. Apa dia buat bila tak mampu berhujah, mereka akan guna kuasa. Bila tak mampu menjawab apa semua, dia carilah orang untuk pukul, ancam, penjara. Dalam kes Nabi Yusuf penjara, ataupun kes Nabi bukan Yusuf lah penjara. Begitu jugalah kes Musa alaihissalam, guna kuasa dan seumpamanya. Sebab tak mampu nak berhujah lagi. Kekuatan orang Islam adalah hujah. Kita berhujah, intellectual. Sebab tu saya sebut dah bila ada program dengan IDT 2 hari lepas di Masa Maju. Dia yang bawa brother Lim Joy Sun. Jadi yang datang tu ramai juga converted Muslim. Cerita pasal tradisi orang Melayu antara kearifan dan juga khurafat lah. Jadi kita, premis saya mudah. Tak mungkin semua yang tok nenek moyang kita tinggal adalah khurafat belaka. Tak mungkin. Sebahagian besar adalah kebijakan, kehebatan yang patut kita banggakan. Yang jadi masalah, dalam banyak-banyak yang hebat tu adalah 10-20% benda khurafat.
Yang jadi masalah lagi, golongan yang sangat kuat Melayu ni, yang tak kira khurafat atau tak khurafat, ini orang Melayu kita punya tradisi. Kita kena pertahankan. Yang tak nak pula ni, dia tolak belaka, dia kira semua Melayu ni khurafat belaka. Kita kata dua-dua ni tak betul. Yang betul adalah yang baik, yang patuh syariat, kena kata it is okay. Dan itu hebat. Itu adalah sumbangan untuk nenek moyang kita apa semua itu gini. Tapi yang khurafat, duk minta dengan rijalul ghaib, duduk bomo apa semua, duk puja setan iblis, itu kita kata tak boleh. Ya. Baik. Apa yang berlaku saya sebut pada mereka, saya kurang setuju bila ada reverted Muslim duk cerita ataupun duk sharing kenapa mereka masuk Islam, dan mereka duk cerita pasal mereka masuk Islam tu kerana dapat vision, mimpi, jumpa sekian-sekian dan seumpama. Dan perkara itu agak payah kita jumpa di barat. Kalau di barat, why you embrace Islam? Because I'm study for a very long time. I'm read Quran, I'm compare Quran with the Bible and other religion scripture, then I come into conclusion that Islam is the most logical religion, most intellectual religion, and I embrace Islam. Kita akan dengar jawapan begitu. Tapi kalau di Malaysia apa semua ni, saya tidur malam, tiba-tiba ada cahaya datang. Dan cahaya tu adalah vision untuk haji sekian-sekian, maka saya pun rasa Islam agama yang benar. Which is untuk pengalaman peribadi tak salah. Apa nak datang dalam mimpi dia, mana kita boleh kontrol. Itu dia punya pasal lah. Tapi dia jadikan itu sebagai asbab utama dia masuk Islam. Saya fikir tidak betul. Sebahagian mereka yang duk mimpi apa semua begitu begini ni, terlebih dahulu mereka sebenarnya telah sama ada mendengar ceramah ke, sama ada telah membuat bacaan dan seumpamanya. Dia sepatut cerita yang proses dia membaca, proses dia belajar apa semua tu secara langsung tak langsung. Ni tidak, kalau dia kata saya masuk Islam sebab apa, saya melihat tiba-tiba satu hari saya sedang mencari arah, tengah serabut gini, tiba-tiba saya melihat awan tertulis kalimah Allah, maka saya rasa Islamlah agama benar. Duduk 2-3 hari, tiba-tiba tengok awan bentuk cross. Sudah. Macam mana? Dah, begitu. Macam mimpi juga. Mimpi Tok Haji, Tok Lebam, begitu datang. Duduk 2-3 hari, Jesus mari. Hi my son, how are you? Ada kan dia pening masa tu. Ada. Jadi, saya melihat, dan ini dikritik oleh Ustaz Ahmad Ikram jugalah. Dia kata, dan kita yakin mereka yang betul-betul masuk Islam ni, not about that experience only, but mereka dah ada dah perjalanan yang mereka duduk dengar forum Perdana Ehwal Islam ke dulu ramai yang masuk Islam, dah jadi pendakwah pun sebahagiannya. Sebab apa? Tiap-tiap malam Jumaat duduk tengok forum Perdana Ehwal Islam. Dulu tak ada banyak channel. Kampung dia tu TV1, TV2. So malam Jumaat TV2 ni tengoklah forum Perdana Ehwal Islam. Tengok. Zaman tu Datuk Harun Din, Tuan Ibrahim, Tuan Mas, zaman-zaman gemilang tu penema Fadilah Kamsahnya, apa semua. Ustaz Ismail Khamus dan seumpamanya. Maka akhirnya masuk Islam, masuk tergerak untuk nak mendalami Islam, dan akhirnya ramai yang masuk Islam tu zaman tu. Zaman tu lah. Baik. Okey. Maka yang pertama tak dia pada sakit. Yang kedua dia nipu pasal, bukan nipu, dia berhelah pasal berhala. Patung yang rosak tu kan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ni setelah Ibrahim dah besar, dah berkahwin dengan Sarah. Dalam perjalanan pindah daripada mana? Daripada Palestin ke Iraq, ke Iraq ke Palestin. Dalam perjalanan tersebut, dilalui satu kawasan, satu negeri, Jawad Mu'ad itu Mesir, tapi tidak dapat disahkan. Disebabkan dia lalu satu negeri, Mesir, yang raja di negeri itu perangannya suka rampah bini orang. Asalkan bini orang, dia beri selalu. Kalau anak dara tak beri mana? Perangai. Macam-macam perangai ni. Jadi apa yang berlaku adalah
Ketika nak masuk dalam negeri ini, Ibrahim pesan pada Sarah. Sarah, kalau orang tanya siapa kamu, kata kamu adik-beradik aku. Kata kamu adik-beradik aku. Maka bila masuk, tergempar. Ada wanita yang sangat cantik masuk. Masuk dari sini, Sarah tidak pakai purdah. Kalau pakai purdah ke nampak mata saja, maka tak nampak lah. Maka pakaian zaman tu kita pun tak tahulah lagu mana zaman Nabi Ibrahim ni. Tapi yang pastinya nampaklah kecantikan dia itu. Maka menyebabkan SBSP pun menyampailah dia punya berita kepada raja dia. Nak please dia punya raja tu. Maka ditanya siapa? Adik-beradik. Adik-beradik ke, bini ke, apakah sebab comel sangat, maka disuruh tangkap juga. Bila ditangkap menghadap raja ni, raja pun nak buat jahat lah pada Sarah. Kali pertama, first trial, bila nak buat jahat pada Sarah, dia jadi kerah kaku, batu. Dan sakit. Kemudian dia terkejut, dan akhirnya dia minta tolong dengan Sarah, supaya Sarah ni lepaskan dia. Dan Sarah berdoa pada Allah, dan kena ingat zaman tu hanya 3 orang beriman atas muka bumi kepada Allah Ta'ala. Ibrahim, Sarah, dan anak saudara mereka, anak saudara Ibrahim siapa? Lut alaihi salam. 3 orang tu saja atas muka bumi beriman pada Allah Ta'ala. Dan bila nak buat jahat kali pertama, kerah, Sarah pun berdoa pada Allah, elok. Elok kali kedua, try sekali lagi. Jadi pula, dihalang kerah tu. Makanya Sarah pun minta, Sarah pun raja tu minta Sarah doakan sekali lagi. Tak puas hati kali kedua, lantas dia try kali ketiga. Kali ketiga ni bila tak boleh juga, barulah dia surrender sungguh-sungguhlah. Kemudian dia kata dalam Quran pun mengatakan engkau ini bukan wanita biasalah. Dan hasil daripada peristiwa itu, Sarah telah dihadiahkan oleh raja tersebut seorang jariah pembantu yang namanya Hajar. Jadi Hajar ni, Sarah pun baliklah kepada suami dia Ibrahim dengan bawa Hajar bersama sebagai pembantu yang dihadiahkan oleh raja tersebut. Nah, Hajar ni kemudian jadi isteri kedua Nabi Ibrahim, hadiah daripada Sarah. Sarah tengok Ibrahim, mereka berdua dah lanjut usia, tak ada anak. Ibrahim doa, Rabbi Allahumma ja'alna muqimas salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a tu, apa semua tu. Maka Sarah duk dengar tu, sialah, lelaki aku nak zuriat. Nah, okeylah bagi hadiah. Ni, bagilah Hajar kepada Ibrahim. Bagi Hajar pada Ibrahim, tak berapa lama Hajar pun mengandung. Ni cerita ni. Bila mengandung, Sarah pun sedikitlah cemburu. Dia yang bagi, lepas tu dia. Itulah namanya Paramim Pawaw Alih Nu. Perempuan. Dia yang bagi, lepas tu dia cemburu. Dah. Jadi, ringkas cerita semua tahulah. Kemudian, tak berapa lama, Sarah juga mengandung. Daripada Hajar, lahirnya Ismail. Daripada Sarah, lahirnya Ishak. Maka daripada Ishak, lahirnya Yaqub. Daripada Yaqub itulah Yaqub, lahirnya Yusuf dan Nabi-Nabi Bani Israel. Legasi Nabi Bani Israel. Daripada Ismail, tak ramai Nabi, hinggalah Nabi Muhammad. Maka jadi bangsa Arab. Sebab itulah Ibrahim digelar sebagai Abul Bashar. Abul Bashar pula. Abul Anbiya. Abul Anbiya. Bapa segala Nabi. Abul Bashar, Nabi Adam. Baik. Jadi itulah 3 jenis penipuan ataupun helah, lebih tepat lagi pada saya, yang dilakukan oleh Ibrahim, yang menyebabkan dia kata, nafsi, diriku ni. Aku pun tak tahu lagu mana ni. Kamu nak mari minta aku, suruh aku bagi syafaat. Minta syafaat dengan Allah. Aku pun duk risau diri aku ni lagu mana. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Musa. Pergilah kamu kepada yang lain. Pergilah kamu kepada yang lain. Pergilah kamu kepada Musa. Baik. Ni ada soalan. Mana ni?
Surah Anbiya yang start 50 dah bla bla. Betul. Masih Kak Lina. Kisah Sarah dengan Raja Mesir itu memang dari hadis ke lupa dah. Saya baca dalam Sahih Qasasul Anbiya. Al-Imam Ibn Katsir, ialah kalau tak daripada Quran maka daripada hadis lah Kak Lina. Cuma riwayat mana kena cek balik kat mana kitab tu. Dalam Sahih Qasasul Anbiya Ibn Katsir yang Syekh Salim Al-Hilali sebut tu ada. Nak pastikan riwayat mana tu kena cek balik. Apa? Okey. Okey. Pergilah kepada Musa belaka. Fayatuna Musa, fayakuluna. Ya Musa. Perasan tak Musa, Ibrahim, itu semua bukan bahasa Arab ya. Itu bahasa zaman tu lah, bahasa apa? Ibrahim, Adam kebetulan dalam bahasa Arab ada juga Adam tu. Isa, itu semua bukan bahasa Arab ya. Jadi antara kalimah bukan Arab asal yang tu ada dalam Quran iaitu bahasa asal, tapi cuma adalah kata Idris, Nabi Idris pun dah bercakap bahasa Arab. Cuma bahasa Arab versi zaman tu lah. Yang ni bahasa Arab zaman Nabi Muhammad SAW adalah asal muasal puncanya bahasa Arab zaman Nabi Idris lagi. Itu teori-teori yang ni lah. Allahu a'lam. Baik. Apa lagi? Jumpa Nabi Musa alaihissalam. Maka manusia pergi jumpalah Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu saya suka guna hadis ni, cerita kisah ni, bila ada jemputan, contohnya dalam Maulidur Rasul, adapun jemputan tentang hijrah Nabi, instead of cerita tentang sirah apa semua tu, saya lebih suka baca hadis ni. Pertama, kita betul-betul baca hadis sahih. Yang kedua, nanti di hujungnya, tuan-tuan akan tengok dia punya climax ataupun punchline yang sebenar bila sampai kepada turn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kemudian Musa kata, fayaqulu ya Musa anta Rasulullah. Wahai Musa, kamu ni utusan Allah. Faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nasi. Allah lebihkan kamu bi risalatihi dengan risalahnya iaitu wahyulah Taurat, wa bi kalamihi dan kalamnya 'alan nasi kepada manusia. Ishfa' lana ila rabbik. Pergilah minta syafaat kepada kami daripada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Apakah kamu tak tengok kami ni bagaimana keadaannya? Fayaqulu, ni Musa pun kata, inna rabbi qad ghadiba liya ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Macam tadi juga, hari ini Tuhanku sangat marah sebagaimana dia tak pernah marah dan tidak akan marah selepas ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlah wa inni qad qatalta nafsan lam umar biqatliha. Sesungguhnya aku telah membunuh jiwa lam umar biqatliha, yang tidak aku diarahkan untuk membunuhnya. Musa kata, aku ni dulu pernah bunuh manusia yang aku tidak disuruh bunuh akannya. Siapa? Qibti yang dia tapar sama mati tu. Tu belum lagi cerita riwayat hadis, walaupun ada sedikit perbincangan, malaikat Malikul Maut datang jumpa dia nak ambil nyawa, dia tapar sampai tercabut mata dia. Malaikat Jibril pergi jumpa Allah balik. Allah fix balik mata tu. Dia, kamu mari tak bagi tahu siapa kamu. Bagi salam, lepas tu tak bagi tahu siapa. Assalamualaikum, aku mari nak ambil nyawa. Peping sotih. Nabi Musa tak ada masa nak bergurau. Benda lagu tu dia ingat kawan tu melawak kalau ke mana. Jadi, bila dia datang, Assalamualaikum, saya ni, ini Malikil Maut. Aku ni adalah malaikat maut. Mari nak ambil nyawa kamu. Barulah Musa kata, oh begitu. Begitu tu, tak apalah tu. Nah. Baik, maka katanya di situ, Kak, adik. Maka dia di situ dia kata, okey. Nafsi diriku, izhabu ila ghairi, pergilah kepada orang lain. Izhabu ila Isa. Pergilah kepada Isa. Baik, katanya lagi, fayatuna Isa, maka manusia pun pergilah kepada Isa belaka. Fayaquluna,
Maka mereka pun berkata, Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kamu ni utusan Allah wa kalimatuhu, dan kamu ada kalimah dia. Ni kalam Allah ni jadi the son of God. Apa semua jadi salah faham ni. Wa kalimatuhu tu maksudnya wahyu daripada Allah jugalah. Anta Rasulullah utusan wa kalimatuhu, dan juga kalimah dia. Yakni wahyu, menerima wahyu daripada dia. Alqaha. Ya, saya terjemah apa ni? Engkau kalimahnya. Kalimahnya ni bukan bermaksud Isa tu from God or son of God. Tidak. Tapi Isa menyampaikan kalimah-kalimah Allah as the messenger. Yakni gitu. Kemudiannya ila Maryam wa ruhum minhu, engkau dan rohmu daripadanya. Ini bahaya juga ni. Wa ruhum minhu, dan roh kamu daripadanya. Ini boleh jadi salah faham yang macam wa khalaqa apa dah? Ada maksudnya Isa tu daripada ruh Allah, maksudnya daripada zat Allah. Jadi Isa tu boleh jadi sebahagian daripada Allah. Ini tak betul. Wa ruhun minhu maksudnya, dan rohmu daripadanya itu, rohmu juga diberikan daripada ciptaan Allah lah. Allah cipta roh kamu tu untuk masukkan gitu. Bukannya daripada zat Allah. Roh Isa tu diambil daripada zat Allah. Macam golongan batiniyah kata Adam diciptakan daripada roh. Roh itu daripada nur Allah. Maka Adam dengan Allah tu adalah daripada sumber yang sama. Na'udzubillah min dzalik hadza. Dan kita ni siapa? Anak cucu Adam. Kita pun asal daripada situ lah. Bila daripada situ, bila daripada situ, kita dengan Allah ni siapa? Kita mencari-cari, rupanya duk ada dalam diri kita. So nak semayang buat apa? Takkan nak sembah diri sendiri. Malas semayang rupanya. Itu saja. Batiniyah. Kemudian, persoalan. Waruhun minhu. Jadi ni nasib baiklah golongan batiniyah ni, dia tak mengaji hadis ya. Jadi dia tak jumpa lah benda-benda lagu ni. Dia setakat baca Quran dengan terjemahannya. Cuba kalau dia apa nama, duit sekolah anak ni RM5 sehari kau 10. Waruhun minhu wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Dan kamu telah berkata-kata kepada manusia fil mahdi. Dalam ni bukan Imam Mahdi ni. Ni ada sikit salah bertindir. Fil mahdi sabiyya. Kamu telah berkata-kata kepada manusia ketika kamu dalam buaian al-mahdi, sabiyya, ketika masih baby lagi. Isfa'lana ila rabbi. Kan ada beberapa baby yang boleh bercakap masa kecil tu. Nabi Isa salah seorang lagi anak kepada nama apa, pendeta Yahudi yang difitnah pelacur itu. Salah seorangnya. Ya. Kemudiannya Nabi Isa boleh cakap masa kecil, tapi dia bukan boleh bercakap sepanjang masa ya. Dia boleh bercakap masa tu saja. Lepas tu tak ada dia duduk bercakap orang tu, bercakap orang ni, tak ada. Masa tu saja sebagai mukjizat. Untuk masa Maryam balik bawa baby tu, Bani Israel pun duk kata macam-macam lah. Tengok tu begini. Mereka tanya, anak siapa ni Maryam? Anak siapa ni Maryam? Nah, yang ditanya anak siapa ni, siapa bapak dia, begini, kamu ni begini. Maryam senyap je. Maryam pun tunjuk kepada baby. Mengisyaratkan tanya dia sendiri. Maka Bani Israel pun kata, takkanlah budak ni boleh bercakap gini. Tiba-tiba baby tu pun bercakap, aku ni Isa, aku ni adalah gini, aku ni begini. Itulah. Semua itu terakam dalam Quran ya. Masa saya buat daurah dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman berkaitan dengan Isa 2-3 tahun lepas, kita pergi satu-satu ayat tersebut dan memang jelas dialog tersebut dialog Isa ketika dia masih lagi baby itu. Baik, ada beberapa baby lagi lah, baby Asyah tak silap
Firaun punya pembantu yang bila dia nak terjun ke dalam kawah besar, dia teragak-agak lah sebab anak dia tukar sikat rambut, anak Firaun. Jadi baby dia berkata, jangan takut, mak, kita terjun ni kerana Allah gini. Dia pun berang terjun sekali. Nah, dan beberapa lagi lah, itu ada ulama dah susun, saya tak berapa ingat semua tentang baby tersebut. Baby yang bercakap ketika kecil. Baik, katanya lagi, maka Nabi Isa isfa'lana ila tara ila man fi, sama juga fayaqulu Isa maka Isa berkata, inna rabbi qad ghadiba ya ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama juga, sesungguhnya Tuhanku hari ini marah sebagaimana dia tak pernah marah sebelumnya seperti ini, dan dia tak akan marah selepas ini seperti ini. Wa la yadhkur dhanban, tapi Nabi Isa tak cerita kalau zamban zunub ni adalah dosa, tapi kita fahami sebagai kesalahan lah di sini, kesilapan dia. Itu adab kita kepada para Nabi dan Rasul lah, ya. Kalau sebut dosa, maka ia dosa lah. Tapi kita pegang akidah kita ahli sunnah wal jamaah, setiap Nabi dan Rasul adalah maksum. Jadi kalau maksum, macam mana boleh buat dosa? Nah, maka kita katakan zamban di situ adalah kesalahan, kesilapan. Maka dia kata nafsi, izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni kemuncak dia. Maka manusia pun fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayakuluna, ya Muhammad, anta Rasulullahi wa khatamul anbiya'i wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi fa'antaliku fa'ati tahta al-arshi fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jalla thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni as-sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'tah washfa' tushaffa'. Allahu akbar. Fayatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, wahai Muhammad, anta Rasulullah. Kita pun kata, wajar dia orang ni. Tak panggil dah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pakai ya Muhammad. Sebenarnya bahasa Arab memang lagu tu lah, macam bahasa Inggeris lah. Nah, kita bercakap dengan mak ayah kita pun, father, I want to, you don't know, saya awak. Tapi kalau kita orang Melayu bercakap ayah ataupun walid, saya tak nak lah, saya rasa awak ni memang tak patut lah buat macam tu. Tak kena pelengkung budak tu. Tapi bahasa Arab biasa, ya Rasulullah, anta, ana. Limadha anta, kenapa kamu, gitu lah. Itu menyebabkan setengah ulama ni dia kata orang Melayu punya sistem panggilan, ya. Maksudnya bahasa Arab tu hebat dah, halus dah, tapi dalam masalah sistem panggilan orang Melayu ni lebih lagi halus. Kita ada alung angoh acik, kita ada pak teh, pak cu, kita ada apa dia lagi, macam-macam lah. Jadi sistem panggilan tu sangatlah menggambarkan betapa kita meletakkan orang yang tua ataupun orang yang bersabit dengan kita itu pada tempat yang memuliakan mereka itu. Bahkan setengah mak saudara kita ataupun makcik kita panggil dengan nama bukan nama macam makcik dah, macam anak dia panggil dah, mama ke mak ke, begitu soalannya. Punyalah dari sudut panggilan ni orang Melayu kita ni ada dia punya ni. Bahkan katanya orang Minang, ya. Orang Minang ni ada sistem panggilan datuak lah. Apa dia panggil macam-macam lah. Baik. Tapi sini nampak ni kalau geng-geng habaib tengok ni dia marah ni, dia kata tak boleh ni. Kata tak boleh apanya Nabi Muhammad sendiri yang riwayat.
Takkan nak tambah ya Sayyidi Muhammad. Tak boleh begitu. Itu dah kira menambah lafaz hadis pula. Ya 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 Nabi Allah Muhammad. Wahai Nabi Allah Muhammad. Ya Rasulullah. Tak boleh lah Muhammad situ Muhammad. Dan itu tidaklah. Bila kita baca ya Muhammad, enta ni telah, awak ni telah tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari begitu pula fikirannya. Benda yang patut beradab, dia beradab. Benda yang patut beradab, yang awak duk pergi buat di kubur apa semua tu, tak apa pula. Duk tambah ibadah, tambah zikir tu, zikir ni, tak apa pula. Itu beradab. Kita kata pelik tu. Jadi ya Muhammad anta Rasulullah, kamu ni adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya. Kenapa tidak wa khatamur rasul? Sebab seorang rasul semestinya seorang nabi. Tapi nabi tak semestinya seorang rasul. Maka bila disebut wa khatamul anbiya, maka tidak ada mungkin dah selepas daripada Rasulullah nabi. Nabi ni ramai. Ada riwayat yang lemah. Daripada Baihaqi sebut sampai 213,000 Nabi saja. Tapi riwayat tu tak sahih. Tak kuat. Begitu jugalah Rasul. Dikatakan 313 orang. Tapi riwayat tu juga tak kuat. Tak sahih. Yang pasti, Rasul ramai. Tapi Nabi lebih ramai. Ini menyebabkan setengah sarjana-sarjana Islam mulalah berteori. Dia kata ada kemungkinan manusia-manusia yang hidup sebelum zaman Islam dan mereka memberikan impak kesan kepada kemanusiaan. Contohnya Siratna Gautama Buddha, contohnya Plato, Aristotle dan seumpamanya. Kata Hamka, kemungkinan mereka ni sebenarnya Nabi, cuma ajaran mereka telah diseleweng. Tapi pandangan ini lemahlah, tak boleh kita pakai. Sangkaan semata-mata. Tak boleh. Nabi dan Rasul ni dia kena pasti. Macam Yusha' bin Nun dalam Quran. Nabi Syed, Daniel. Itu Nabi jelas Quran sebut, hadis sebut. Tak, walaupun mereka bukan Rasul. Kita belajar dulu, Nabi dan Rasul itu apa perbezaannya. Nabi terima wahyu dah sampaikan dan Nabi terima wahyu untuk diri sendiri. Sebenarnya pandangan ini pun lemah. Yang lebih tepat adalah Nabi terima wahyu dan disampaikan. Nabi juga terima wahyu untuk disampaikan. Cuma bezanya Rasul terima wahyu disampaikan dan ia berbentuk syariat baru. Setiap Rasul terima wahyu bawa syariat baru. Nabi yang datang selepas Rasul terima wahyu untuk menyambung legasi syariat Rasul sebelumnya. Sebagai contoh, Yusha' bin Nun yang merupakan lelaki yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan Musa pergi cari Khidir alaihi salam. Bila Nabi Musa meninggal, wafat, yang menyambung legasi menjaga Bani Israel adalah Yusha' bin Nun yang merupakan murid dan juga Nabi selepas daripada Musa. Adakah Yusha' bin Nun menerima wahyu? Ya, dia terima wahyu daripada Allah. Untuk disampaikan, ya, untuk disampaikan. Cuma, dia tak bawa syariat baru. Inilah pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, yang kemudian dinukilkan oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Jadi ini bukan pendapat terpencil, ini memang masyhur. Cuma lagi dalam konteks sekolah rendah kebangsaan kita, sekolah menengah kita, tak cerita bab ni. Cuma mufti wilayah ada tulis. Kak Lina kalau ada boleh tolong cari sekejap. Status Nabi, mufti wilayah, masuk dalam kita punya grup ni. Mungkin ada yang terlalu. Banyak kali dah saya ulang. Sajalah mungkin ada yang belum dengar lagi perbincangan ini kan. Baik. Terus apa berlaku ni? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Dan sesungguhnya ghafarallah, Allah telah mengampunkan bagi dirimu, yakni dosa-dosamu, ma taqaddam, apa yang terdahulu min dzambika daripada dosa ataupun kesalahanmu, wa ma ta'akhkhar, dan selepasnya. Muhammad, kamu ni khatamul, kamu ni Rasul Allah utusan. Kamu ni adalah penutup bagi segala nabi.
Dan sesungguhnya Allah ni telah mengampunkan kamu segala kesilapan kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma wa taqaddam wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbika. Mintalah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Kamu tak tengok ke kami ni lagu mana? Ala tara ila ma nahnu fihi. Rasulullah jawab soalan, jawab macam nabi-nabi lain ke tidak? Tak, tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Rasulullah bila manusia pergi merayu begitu ke dia, fa'antaliku, dia pun bertolaklah. Rasulullah pun bila manusia mari duk minta tolong dia lagu ni, fa'antaliku, maka Rasulullah pun bertolaklah. Pergi ke mana? Fa'ati tahatal arsy, dan maka Rasulullah pun sampailah di bawah arasy Allah Ta'ala. Kerana yaumil mahsyar, yauma la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada lagi bayangan melainkan bayangannya, yakni arasy Allah Ta'ala. Fa'aqa'u sajidan, kemudian Rasulullah pun rokok dan sujud li rabbi, kepada Tuhan. Rasulullah cerita kan, li rabbi, kepada Tuhanku. Rasul kata, maka aku pun sujud kepada Tuhanku azza wa jalla. Thumma yaftahullahu alayya, kemudian Allah pun membuka, yakni menerima bagiku, min mahamidihi wa husnith thana'i. Min mahamidihi, hamid wa husni, dan kebaikan. Dia kata dibuka kepadaku ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya. Sesungguhnya yang tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku, khusus untuk Rasulullah SAW saja. Kemudian difirmankan, wahai Muhammad, kemudian Allah pun kata, thumma yuqal, yakni kemudian Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Nah, ini bangun dari sujud. Sal tu'tah, mintalah engkau pasti akan diberi. Mintalah pasti akan makbul apa meminta. Washfa'tu syafa', bagilah syafaat kepada, berilah syafaat, syafaatmu diterima. Allahu Akbar. Makanya ini adalah kelebihan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah kata, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Inilah punca dia. Daripada Rasulullah inilah kemudian barulah syafaat ataupun kita kata hisab bermula. Hasil daripada Rasulullah pergi munajat pada Allah Ta'ala ni. Rasulullah kemudian, ni poin lebih penting lagi, fa'arfa'u ra'si, kata Rasulullah, aku pun mengangkat kepalaku sambil berkata, fa'akulu, aku pun kata, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Tuan-tuan, tengok tu. Benda pertama Rasulullah sebut di yaumil mahsyar, setelah angkat kepala, setelah Allah Ta'ala kata, washfa'tu syafa' sal tu'tah, wa irfa' ra'saka hal tu'tah sal tu'tah washfa'tu syafa', adalah ummati ya Rab, ummati ya Rab. Apa dia? Ya Allah, umat aku dulu ya Allah, umat aku dulu ya Allah. Jadi tuan-tuan. Payahlah nak cerita. Ini sudah cukup dah. Buktinya betapa baginda sallallahu alaihi wasallam memang duk fikir pasal kita dulu, kini dan selama. Di yaumil qiyamah tu duk fikir pasal kita lagi. Ummati ya Rabb. Dua kali ulang. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-bab al-aymani min al-abwab al-jannah. Wahai Muhammad, kata Allah, masukkanlah daripada umatmu man la hisab, siapa yang tidak perlu dihisab, alaihim minal babil aiman, daripada pintu syurga aiman, min abwabil jannah, daripada pintu syurga. Yakni manusia yang pertama masuk ke dalam syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu dihisab. Allahu akbar. Wa hum syuraka'un nasu fiha siwa dzalika minal abwab. Kemudiannya mereka juga boleh masuk bersama orang lain, iaitu ahli syurga yang bukan termasuk golongan di atas dari pintu-pintu lain. Ikut dia lah nak masuk pintu mana. Bagi dia masuk pintu mana-mana pun. Thumma qala,
kemudian Allah Ta'ala berkata lagi, kemudian baginda bersabda, walladhi nafsi biyadih, sesungguhnya jiwaku di tangannya, inna ma bainal misra'aini min masari'il jannati kama bainal makkati wa himyar atau kama baina makkah wa bushra. Kemudian demi zat yang menguasai jiwaku, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jarak antara dua pintu itu sama dengan jarak di antara Mekah dan Himyar, sebuah kota di Bahrain, atau sama dengan jarak antara Mekah dan Bushra di Damsyik. Allahu Akbar. Luah mana pintu tu? Pintu nak masuk tu. Boleh masuk belakang. Siapa masuk dulu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, yang tidak dihisab. Jadi apa lagi bukti cinta yang kita perlukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa lagi bukti yang kita perlukan? Itulah. Sebab tu hadis ni memang saya cukup syok lah kalau baca, kalau kata mari maulid Rasul ke, nak. Kalau mari sebab cerita Nabi beranak apa semua campur aduk, itu ramai dah orang dengarnya. Cerita hijrah lah, cerita naik kuda, itu banyak biasa kita dengar. Tapi hadis-hadis lagu ni tak banyak lagi yang kita dengar. Secara khusus tak. Maka saya bawakan kisah ini ke surah masjid dan seumpamanya. Termasuk dalam pengajian kita ni. Baik, takhrijul hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab tafsir bab dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Surah Al-Isra ayat 3 nombor 4712. Juga di beberapa tempat lain pada nombor 3340 dan nombor 3361 diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim Kitabul Imam bab adnal ahlil jannati manzilatan fiha nombor 194. Intipati dan pengajaran kisah. Semua Nabi dan Rasul diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kelebihan berbanding yang lain tanpa mengurangkan kelebihan dan kemuliaan para Nabi dan Rasul yang lain. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, maksudnya semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji, surah Al-Isra ayat 79. Dan dalam doa kita baca doa jawab azan kan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para nabi dan rasul lain adalah kelebihan memberi syafaat di akhirat sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Dia panggil syafaatul uzma. Syafaatul al-uzma. Uzma daripada perkataan azim. Ni syafaat syafaat agung. Sebab syafaat seluruh manusia menyebabkan Rasulullah bagi syafaat yang Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah dan Rasulullah bagi pada seluruh manusia, maka semua orang boleh bermula untuk dihisab. Keterdapat syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas dan ia berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semata-mata Rasulullah yang boleh memberikan syafaat tersebut atas kehendaknya sendiri. Allah yang granted the capability, not Rasulullah SAW by himself can give the syafaat to the other, to the ummah. No. Sebab itulah bila pergi kubur Rasulullah, doa isfa' lana ya Rasulullah. Ada setengah tu dia jadi betul lah dari sudut Islam. Syafaatilah kami ya Rasulullah. Betul lah kita minta syafaat Rasulullah. Tapi kalau istajib doa ana ya Rasulullah, maka salah lah. Sebab Rasulullah tak boleh mustajabkan doa. Isfa' lana ya Rasulullah tu pun kena lapik sikit lah ya. Boleh tanya orang lain lah. Apakah kita tanya apa nama ustaz-ustaz lain yang biasa pergi haji umrah, apakah sunnah-sunnah saat kita berada dalam
Raudhah ketika mana ziarah Rasulullah tu. Macam-macam tu. Ada kata bagi salam. Ada betul lah. Kita pergi kubur mana pun bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita nak doa ke Rasulullah ke? Setengah kata Rasulullah perlukan doa kita ke? Rasulullah tu dah power sangat nak confirm syurga. Nak doa kita buat apa? Kita berfikir logik juga ya. Jadi kena betul-betul tengok panduan daripada guru-guru kita yang betul-betul ikut panduan sunnah dalam ziarah kubur Rasulullah dan para sahabat di Baqi. Ada yang pergi Baqi nasib baiklah. Paling tidak lah ya, Saudi ni mengarut, adalah mengarutnya juga. Tetapi paling tidak prinsip agama mereka menyelamatkan kubur para sahabat daripada dibuat macam-macam. Bayangkan kalau Syiah yang berkuasa di Mekah. Jadi apa kubur-kubur sahabat Rasulullah? Khususnya kubur Ahlul Bait. Fatimahnya. Sekarang ni pun kalau orang pergi, kawan-kawan saya yang pergi, mereka kata bila pergi ziarah kubur Ali ke, kubur Fatimah ke, maka ramai Syiah duduk menangis, duduk meratak di situ apa. Kalau kita pergi, kita buat-buat relax, dia pula tengok kita. Kau ni dah kenapa? Dah nampak relax, tak sedih pun. Jadi dia jadi pelik situ. Bayangkanlah kalaulah golongan Sufi, Tarikat ke, golongan Syiah ke yang menguasai Mekah dan mereka buat apa pada kubur-kubur Nabi apa semua. Na'udzubillah, silat-silat tiap-tiap malam duk guling, duk buat ritual macam-macam. Tapi sekarang Baqi itu dipagar dipagar. Kita boleh ziarah dan kita mendoakan mereka dan kita ambil ibrah, kenangan, zikrayat, dia panggil zikrayat ni kenang-kenangan berdasarkan sirah. Sebab tu sangat bagus sebelum pergi haji umrah ni baca buku sirah. Baca buku sirah selain daripada mengaji rukun, sunat apa semua tu, baca buku sirah. Antara yang terbaik Rahiqul Makhtum. Ustaz kita punya Ustaz Khobaib untuk mengajar banyak kita sirah tu Lainlah feeling dia. Mereka yang pergi kata bila baca sirah tu sampai ke medan Uhud, maka diceritakan inilah tempat Rasulullah kala dah hampir mati. Oh, dia punya perasaan tu lain lah. Kita dah baca babak itu inilah Badar, tempat hanya 313 ada per 300 plus Rasulullah. Dah gitu lebih kurang. Hebat. Kalau siapa nak lebih hebat lagi ataupun rasa terharu dengan perjuangan tokoh-tokoh, maka saya katalah, saya tak galakkan, saya kata filem Buya Hamka antara yang baik untuk ditonton. Untuk dapat feeling bagaimana perjuangan dia dalam membawa kesedaran Islam melalui pena penulisan dan seumpamanya. Bagaimana hubungan suami isteri yang support Buya Hamka yang gaji tak ada apa semua, tapi menulis dan juga membanggakan bangsa melalui penulisan dan seumpamanya. Luar biasa. Sangat mengharukan. Saya tak galakkan, tapi saya kata cerita tu sedap. Baru bermain di bioskop terdekat. Di panggung-panggung wayang. Baik, seterusnya terdapat syafaat. Sebagaimana tadi, okey. Tak boleh mandai-mandai lah. Cuma ada beberapa syafaat lagi. Syafaat malaikat. Syafaat daripada amal soleh kita sendiri. Ni yaumil mahsyar di akhirat, bahkan dalam syurga neraka ni. Kemudian syafaat ahli syurga. Yang boleh keluar daripada syurga, pergi tinggal dalam neraka, dia boleh tarik orang yang dikenal masuk syurga. Syafaat amal soleh, ini dalam kubur dan juga di yaumil mahsyar. Syafaat malaikat, doa-doa malaikat apa semua yang akan membantu kita. Syafaat apa lagi? Syafaat Nabi Muhammad, of course. Nabi Muhammad. Apa lagi syafaat? Beberapa lagi. Dan syafaat-syafaat ni tak boleh nak main-main sebut. Dia mesti didasarkan pada nas. Sebab syafaat-syafaat ni anugerah khusus daripada Allah kepada pihak-pihak tertentu, kerana dengan syafaat dia maka kita boleh untuk ni lah. Cuma istilah syafaat ni kadang-kadang saya dengan guru-guru kawan-kawan ada guna lah. Oh, ni syafaat Ustaz Usni lah ni. Tu
bantuan. Syafaat ni bantuan. Nasib baiklah Ustaz Usni tolong. Nasib baiklah Ustaz Abdullah Bukhari tolong ana dia syafaat ustaz lah ni, ana tulis buku ni. Maksudnya daripada pengajian-pengajian dia lah kita dapat idea tulis buku lah. Itu syafaat lah tu, pertolongan. Kabel, bukan kabel. Pertolongan lah, pertolongan. Baik, terus kita pergi. Sikit lagi, penutup. Syafaat yang diminta golongan manusia kepada Nabi adalah bagi Allah memutuskan hukum kepada mereka selepas dibangkitkan daripada mahsyar, dan tidak ada sebarang kemusykilan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dapat memberikan syafaat tersebut selepas diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu syafaatul uzma, syafaat agung, syafaat menyeluruh semua sekali manusia dari awal sampailah hari kiamat. Sebab itulah Rasulullah klaim diri dia, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku ni tuan ataupun aku ni pemimpin bagi seluruh manusia di yaumul qiyamah. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah pada hari kiamat. Ia adalah kemarahan yang tidak pernah berlaku sebelumnya, tidak akan berlaku selepasnya. Oleh kerana itu, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa berasa takut menunaikan permintaan sekalian manusia untuk meminta kebenaran bagi memberikan syafaat kepada sekalian manusia. Kalau Nabi, perasan ke tidak siapa Nabi-Nabi ni? Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Talak Nabi Adam. Siapakah mereka? Ulul azmi. Ni Nabi Ulul Azmi ulama ni. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Mereka pun nafsi. Hai, kalau kita Allahu Akbar. Kalau kita setara mana? Ibu-ibu sekalian. Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir tu masalah tu. Jadi tak fikir. Bila tak fikir, tak takut. Bila tak takut, relax. Begitu. Seseorang itu tidak wajar menerima satu taklif, iaitu satu beban tanggungjawab yang mana dia tahu dirinya tidak akan mampu melaksanakannya, sebagaimana sikap para nabi dan rasul yang tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi meminta kebenaran memberikan syafaat pada sekalian manusia. Yang keenam, mengetahui keadaan tertentu yang akan berlaku pada hari kiamat kelak, termasuk suasana para manusia yang akan berarak mencari nabi-nabi bagi mendapatkan syafaat buat diri mereka. Yang ketujuh, sifat iman bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus. Dalam jiwa para manusia, nilai iman seseorang insan berbanding dengan lainnya juga berbeza, yang mana ia juga mempengaruhi seseorang itu sama ada akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau tidak di akhirat kelak. Perlu diingati, kita dapat masuk syurga hanya kerana rahmatnya, bukan kerana banyaknya amal soleh. Tidak semata-mata amal soleh, tapi kerana rahmat daripada Allah Ta'ala. Cuma nak dapat rahmat lagu mana? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah maka dapat redha Allah. Redha Allah. Dengan redha Allah maka dapat al-jannah. Al-jannah. Penetapan syafaat bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga oleh para malaikat, para ulama, para siddiqin, syuhada. Adapun syafaatul uzma dikhaskan bagi selain daripadanya. Nombor 9. Banyaklah pula Nombor 9, umat Islam, orang Islam yang mentauhidkan Allah SWT tidak boleh dengan mudah dikafirkan kerana melakukan dosa-dosa besar, sebagaimana golongan Khawarij yang beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. Kita ahli sunnah wal jamaah, orang pelaku dosa besar fasik, dah mati tak sempat taubat, pergi neraka dulu, dibakar dalam neraka, masuk syurga. Golongan Mu'tazilah, Khawarij tak nak. Mereka nak duduk dalam neraka lah, kekal dalamnya. Tidak ada dah keluar-keluar apa semua ni. Masalahnya yang kata begitu adalah hadis sahih Nabi SAW. Jadi guna kepala otak awak tak setuju dengan hadis Nabi. Mana boleh? Hadis Nabi wahyu daripada Allah.
Jadi Muslim yang berbuat dosa dikira fasik, dan jika matilah keadaan tidak bertaubat, natijahnya adalah neraka. Cuma mereka tidak kekal di dalamnya. Mereka akan dapat keluar daripada neraka dengan syafaat pemberi syafaat dan dengan rahmat Allah SWT yang Maha Mengasihani. Yang ke-10, dibenarkan seseorang menyebut nikmat Allah bagi diri mereka jika aman daripada fitnah dan riak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabatnya bahawa baginda adalah penghulu segala manusia pada hari kiamat. Yang 11, antara kelebihan dan perbezaan Nabi Isa AS dengan Nabi-Nabi yang lain disebutkan dalam hadis di atas adalah tidak direkodkan bahawa Nabi Isa AS menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya sebagaimana Nabi-Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Nombor 12, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang mana mereka didahulukan khususnya dalam mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka dapat masuk syurga sebelum umat-umat yang lain. Yang ke-13, keluasan rahmat Allah SWT yang membenarkan para ahli tauhid yang mati dalam keadaan maksiat. Mereka terlebih dahulu dihumban dalam neraka sebelum dikeluarkan oleh Allah SWT dengan rahmatnya, lalu dibenarkan untuk masuk ke syurga dengan melalui beberapa proses sebagaimana sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Lebih kurang yang tadi juga. Yang ke-14, kedahsyatan yang benar-benar dahsyat pada hari kiamat, iaitu matahari yang sangat dekat dengan para manusia dan mereka tenggelam dalam peluh mereka sendiri sesuai dengan kedudukan dan dosa-dosa mereka sendiri. Cuma kalau nak fikirlah, adakah matahari itu sebiji? Ataupun setiap manusia yang entah berapa bilion triliun itu daripada Adam sampailah kiamat ada matahari masing-masing. Kalau ikut logik yang lebih logik, disebabkan ada yang tenggelam sampai kaki, ada yang sampai betih, ada yang sampai pinggan, ada yang sampai dada, ada yang sampai hidung, ada yang tenggelam langsung. Itu soalannya mereka ada matahari sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Itu setakat yang kita boleh fikir. Hakikatnya tidak ada penjelasan secara sarih daripada hadis. Kita let it be. Sebab kita kalau boleh tak nak tahu pun benda tu. Sebab kita tak nak benda tu jadi pada kita. Nah, begitu. Sepatutnya kita berada di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Selamatlah kita daripada matahari jika atas kepala tu. Yauma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada zilal, bayangan melainkan bayangannya, yakni arasy Allah Azza wa Jalla. Baik akhir sekalinya, tanya di sini kelebihan para nabi dan rasul yang didatangi oleh manusia bagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengizinkan mereka disyafaati. Seterusnya dimulakan perbicaraan di mahdan mahsyar. Jumlah para nabi dan rasul adalah seramai. Namun pemilihan Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW menunjukkan keutamaan mereka. Of course lah. Semua Nabi Adam kerana dia nombor satu kan. Nuh, Ibrahim apa semua ni kerana ulil azmi. Dan of course Rasulullah kerana Sayyidun Nas Yaumil Qiyamah. 16, menjelaskan bagaimana adab seorang hamba ketika memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pergi ke bawah arasy dan bersujud dan memuji Allah dengan penuh rendah diri dan pengharapan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Allahu akbar. Tak tahulah lagu mana gembira dan bangganya kita dengan kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW itu. Dapat diketahui sebahagian daripada makanan kesukaan Rasulullah ialah bahagian betis kambing yang dipanggang. Bahkan ia jugalah sebab mengapa kemudian Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Ketika Khaybar, setelah peperangan Khandaq, Yahudi Bani Mustalik, di Khaybar, Bani Mustalik, Bani Mustalik, Bani Quraizah, Bani ni yang ada sekitar Mekah, ada sekitar Madinah tu, mereka telah diarahkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat diarahkan untuk membunuh mereka semua. Sebab mereka telah melakukan treason, pembelotan kepada Rasulullah. Bukan kerana mereka Yahudi, tapi kerana mereka belot kepada janji setia mereka kepada Rasulullah sebagai pemimpin Madinah ketika itu. Makanya Rasulullah pun suruhlah pergi serang mereka belakang. Dan ketika Khaybar sudah jatuh, ditawan, semua lelaki dibunuh
dan wanita dan anak-anak dijadikan hamba. Sebab sikap mereka sendiri, iaitu apa dia? Melakukan pengkhianatan, berpakat dengan kafir Quraisy untuk menyerang Madinah dari luar dan dalam. Yahudi ataupun munafik daripada dalam, Yahudi kafir Quraisy berpakat di luar. Nasib baiklah Allah Ta'ala bagi idea kepada Salman Farisi, maka digalilah khandak yang besar itu, menyebabkan terhalang serangan mereka. Dan yang kedua, datangnya ribut pasir yang begitu dahsyat hingga sebahagian mereka mati, gelimpangan apa semua itu gini. Dan itu telah kita kata Rasulullah telah berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala dalam peristiwa tersebut. Dan Rasulullah telah bantu untuk gali parit sehingga setengah sahabat riwayat dengar ada bunyi pelik daripada perut Rasulullah. Rupa-rupanya bila diangkat, Rasulullah telah mengikat perut Rasulullah dengan batu untuk melahan lapar. Orang lain rasa lapar, rupanya Rasulullah lebih lapar lagi daripada orang lain. Tapi Rasulullah tahan. Itu dia panggil kepimpinan melalui tauladan lah. Ini pemimpin gembung belaka nak. Bucik-bucik belaka. Cukup makan belaka. Macam mana? Patut nak bercakap tentang kemiskinan. Oh, kita terharu. Kita akan membantu orang miskin. Mana je nak. Nah, kita tengok pun, macam mana dia nak feel betul-betul. Mungkin dia pernah miskin, kan? Tapi setelah dia menjadi kaya, macam mana dia nak feel lagi tu? Nah, begitulah. Baik, katanya lagi, syurga-syurga diciptakan dan ketika Rasulullah di Khaybar, bila menang, seorang wanita tua, ni kita cerita dah minggu lepas kan, seorang wanita tua telah datang menghidangkan kambing bakar pada sahabat-sahabat, sebab dia wanita tua, dia tidak dibunuh pada asalnya. Dan Rasulullah sempat gigit, dan gigitan sebenarnya malaikat bagi tahu ada masmumah, ada racun, dan Rasulullah pun buang daging tersebut. Tapi ada seorang sahabat nama apa sempat makan dan telan, dan dia meninggal kerana racun tersebut. Tapi sahabat lain selamat. Wanita itu telah ditangkap, dihadapkan dan dihukum bunuh menurut setengah riwayat. Tapi menurut Cik Siti kita ada riwayat perbincangan kata dia kemudian telah insaf dan masuk Islam. Itu sedikit perbezaan. Mungkin wanita lain berbeza ataupun wanita tua yang sama, wallahu alam. Itu kena diperincikan lagi lah. Baik, syurga-syurga yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai pintu-pintu yang banyak dan besar, terbuka serta tertutup. Satu-satu pintu luasnya antara jarak antara Mekah dan Yaman, atau Mekah dan Bushra di Iraq. Bolehlah Google ya. Bushra, nak luas mana? 1000 kilometer contoh 1000 ataupun 2000 kilometer keluasan pintu satu syurga. Jadi kalau 10 pintu, besar mana tu nak masuk? Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang. Bercakap ketika makan adalah dibenarkan, kita dah bahas pada minggu lepas. Yang tidak boleh adalah bercakap ketika mengunyah makanan. Itu kena faham. Apa saya tak bergerak ni? Suara dengar? Parah. Dia suruh berhenti dah tu. Suara dengar Ustaz. Tak apalah, biarlah dia berlakon di situ. Keras. Ustaz tak stable ke Ustaz? Tak apalah, internet saya lah ni. Tak apa, Apa, suara biar. dia. Tak apa. Yang suara hilang sudah. Bercakap ketika waktu makan adalah dibenarkan. Yang tidak boleh adalah bercakap ketika mengunyah makanan dalam mulut. Puak. Tu pembul lah keluar. Yang ketika di meja makan tu bolehlah, lepas dah kunyah makanan, nak ambil makanan baru tu, bercakap lah. Itulah quality time dengan family dan seumpamanya kita keluar kawan-kawan apa semua. Itulah maksudnya. Nah, jangan nak tengah nak minum air teh tu, cakap sembuh air habis tu. Tu memang tak boleh lah. Keadaan dalam hadis di atas menjelaskan Rasulullah SAW menceritakan kisah di atas adalah ketika baginda sedang makan dan dengan para sahabat. Hadis-hadis berkenaan dengan larangan bercakap ketika makan tiada yang sahih menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Khalas. Bab hadis yang panjang, kisah 14 yang luar biasa tersebut. Wallahu a'lam. Bapalah aku kerah ni. Mengerikanlah pula dia ni. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Banyak ni. Ada soalan Ustaz.
Okey, soalan banyak ni kemudian ni. Kubur lah apa ni? Apa ni? Mak Islam boleh bertaubat sebelum mati. Ya. Every time, every minute, every second kita boleh bertaubat. Dengar Ustaz Muin punya ulasan tentang taubat. Dulu-dulu kita diberatkan nak taubat, kena tunggu umur, kena tunggu bersedia sungguh-sungguh, kena mandi taubat, kena solat sunat taubat macam-macam. Sebenarnya taubat pada Allah ni kita baca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Dan patut ada orang kata, patut kalau taubat buat balik, taubat buat balik dosa tu. Macam mana? Jadi macam main-main pula. Ya, dari satu perspektif macam ada unsur main-main lah. Tapi dari satu perspektif pula, kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu ataupun tak perasan taubat mana yang benar-benar ikhlas. Jadi bila kita taubat yakni tapi dengan keadaan kita sungguh-sungguh taubat tu, sebab syarat taubat diterima adalah taubatan nasuha, yakni sungguh-sungguh ikhlas taubat kerana Allah dan tidak mahu ulangi lagi. Tapi yang jadi isu taubat buat. Yang jadi masalah kita bertaubat dengan niat nak mengulangnya lagi. Itu masalah. Nah, cuma dalam kes itu Imam Nawawi rahimahullah dalam bincang kitab dia Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, dia tegahlah taubat mesti begini. Tapi bila dia masuk perbahasan dalam kitab lain, dalam Syarhun Nawawi ataupun Al-Azkar tak silap saya, dia seolah mengatakan tidak ada maksudnya penamat bagi orang bertaubat melainkan mati. Kita nak taubat saja. Sebab kita tahu taubat itu yang mana diterima oleh Allah Ta'ala. So istighfar, minta maaf dengan Allah sungguh-sungguh di atas segala dosa yang kita buat. Entah itulah waktu ikhlas sungguh-sungguh Allah Ta'ala terima, duduk 2-3 minit mati contoh. Maka kita mati di atas taubat, bukan mati di atas menangguhkan taubat. Itu yang kita nak. Tapi ada pun yang main-main tadi, itulah masalahnya. Kita pun tak tahu taubat mana. So, kalau ikutkan cara imam-imam kita bahas, memanglah satu keadaan kita kena tegaskan, taubat tak boleh main-main. Tapi bila tak boleh main-main itulah ramai di kalangan kita, kalau dia masih belum bersedia apa semua, dia duk tangguh sampai umur lanjut, barulah dia nak taubat apa semua. Menyebabkan sepanjang hidup dia tu dia gelimpangi dosa tanpa taubat. Sedangkan kalau dia mengaji sikit, dia taubat. Setiap kali dia buat dosa yang dia tak mampu nak halang kerana keimanan dia rendah apa semua begini, dia taubat. Semogalah bila dia bertaubat tu sungguh-sungguh Allah Ta'ala terima taubat tu. Wallahu a'lam. Dan ini tidak boleh difahami sebagai mendorong untuk tak apa buat maksiat nanti taubatlah. Tak apa. Itulah jadi murjiah ke pula tu. Bahaya tu. Baik. Ada Ustaz Khobat share gambar makam Khadijah yang dibina oleh Kerajaan Osmaniyah. Ingat tak? Masa kelas sirah ya. Binaan dah dirobohkan bulan-bulan. Binaan syukur dah dirobohkan. Dari satu perspektif kita bersyukurlah dirobohkan. Tapi dari satu perspektif ia adalah khazanah. Ni cuma khazanah begitulah. Kemudian jadi keramat apa semua pula tu. Kalau kata memang tak boleh nak kontrol, itu yang terbaik lah. Robohkan langsung. Nah, kubur-kubur sahabat pun kubur anak cucu ahli bait Rasulullah pun diratakan semua begitu. Nah. Oh, kalau tidak saya tak boleh bayang lah geng ini duk buat apa. Duk guling-guling atas tu lah, duk tidur. Bukan setakat tahlil dah Kak Nis. Memang bukan setakat tahlil. Ni memang duduk buat konsert atas tu masalah. Aduhai. Dengan suara dengar gambar je Frozen, taubat tak boleh main-main. Tu nanti taubatlah hashtag tu. Tak boleh. Taubat bahkan setiap hari kena taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ustaz Muin mengulas dengan baik bab taubat ni. Dia memberikan kita perspektif dalam keadaan kita benar-benar cuba nak taubat, tapi dalam masa yang sama kita juga manusia yang lemah. Maka tetaplah taubat itu tidak menghalang kita untuk tetap bertaubat. Tapi dalam masa sama, ya kita lemah tetap buat juga. Tapi dalam masa sama, kita juga tetap kena bertaubat. Begitulah. Sampai bila? Sampai kucing bertanduk. Tidak. Sampai akhir nyawa kita lah. Tak? Itu yang kita nak. Wallahu a'lam. Okay. Syafa'atul uzma tu betul tak tu? Saja tu. Kalau Macam salah mana saya nak padamkan.
Syafa'atul uzma tadi, Okey. ejaannya betul tak? Kalau tak betul saya padamkan. Macam mana? Tak dengar. Syafa'atul uzma. Okey. Saya buat dalam Jawi tadi. Betul tak ejaannya? Syafa'atul uzma, yakni saya tu. Syafa'atul Ya. uzma. Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, soalan Kak Lina. Ustaz, yang pergi kepada nabi-nabi terdahulu tu, adakah mereka pengikut nabi-nabi tersebut atau termasuk kita juga? Kalau kita memang umat Nabi Muhammad, seharusnya kita cari nabi terus. Silakan untuk mohon syafaat. Mana Kak Lina? Kalau Yang- kita memang umat Nabi Muhammad, seharusnya kita cari Nabi terus, silakan untuk mohon syafaat Ustaz Nabi. Ya, pergi pada Nabi-Nabi terdahulu itu lah, mereka mengikut Nabi-Nabi sebab termasuk kita dari Mekah hingga. Berdasarkan hadis, semua manusia. Sebab tu Rasulullah sebut Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah. Ini situasi nak menunjukkan dari satu perspektif, nak menunjukkan of course our Prophet sallallahu alaihi wasallam ada kedudukan yang lebih berbanding nabi-nabi lain lah, tanpa kita merendahkan nabi-nabi lain tu. Jadi manusia belagak termasuk kita lah. Pergi jumpa Adam, pergi jumpa ni apa semua ni. Yang kemudian tu barulah duduk di belakang nabi masing-masing. Khususnya di mana? Di Haudun Nabi. Di Haudun Nabi ni hanya umat masing-masing yang akan pergi. Dan ketika itulah ada umat nanti berdasarkan hadis lain, ada umat yang tengok-tengok nabi dia tengok di belakang ada seorang je. Ada nabi yang dia tengok tak ada pun umat bersama dia. Rasulullah paling ramai. Rasulullah tengok belah kanan, dan nanti kita akan jumpa satu hadis dalam keadaan Rasulullah di yaumil qiyamah ni dia duduk. Rasulullah macam mana nak kata seronok ke, duk risau. Rasulullah, saya boleh bayangkan soalan Rasulullah ni manusia paling sibuk di yaumil qiyamah ni. Sebab dia nak pastikan umat dia seramai mungkin masuk syurga. So dia ni kaluplah berkali ke situ ke sini. Itu gambaran seolah realiti kita hari ni lah. Tapi keadaan di sana wallahu a'lam. Dan ketika di Haudun Nabi, kita dah baca hadis tu kan. Haudun Nabi tu telaga Nabi. Rasulullah lah paling besar sekali dia punya telaga, paling ramai apa semua begini. Ada Nabi yang tak ada rasul seumpamanya. Itu menunjukkan kelebihan. Cuma ada satu kaum yang Rasulullah tengok, Rasulullah tanya Jibril, tu umat aku ke tu, ramai tu. Sebab Rasulullah tengok ada Nabi, tak ada orang, tak ada pengikut. Rasulullah tengok di belah kanan ataupun belah kiri masa tu, ramai kelompok manusia. Rasulullah pun tanya, Rasulullah pun tanya, siapa umat siapa tu? Malaikat jawab, tu umat Nabi Musa AS. Jadi Nabi Muhammad pun rasa macam sedikit ni lah. Alamak, umat Nabi Musa lebih ramai pada umat aku lah. Bila dia pergi, jangan, malaikat kata jangan risau tu, tengok sana tu. Wow, lebih ramai lagi. Siapa tu? Itulah umat kamu. Ada itu kebanggaan Rasulullah lah. Maksudnya Rasulullah nak masukkan seramai mungkin umat baginda ke dalam syurga, insya-Allah. Semoga kita termasuk daripada senarai tersebut. Yang Rasulullah kenal, yang Rasulullah bila jumpa kita, Rasulullah tahu kita umat dia, hasil daripada tanda-tanda wuduk kita. Itulah kad pengenalan kita di yaumil qiyamah. Bersinarnya anggota wuduk kita. Berbeza dengan umat-umat yang lain, cara mereka wuduk, solat cara lain, tu kita tak tahu lagu mana. Tapi umat Nabi Muhammad, Rasulullah tengok, ni umat aku. Sebab apa? Ni ada bersinar bahagian anggota wuduk dia tu. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala rezeki kita jumpa Rasulullah SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Satu benda yang cukup kita nak lah jumpa Rasulullah, bahkan menatap wajah Allah Ta'ala. Itu nikmat yang paling sekali agung lah. Kita tak boleh nak bayar sekarang. Wallahu a'lam. Ustaz, kita tak boleh minta direct ya Rasulullah syafaatkanlah kami kan Ustaz? Berkaitan dengan itu, kalau doa dari sudut lafaz sebenarnya tak ada isu. Memang kita disuruh minta syafaat daripada Rasulullah.
dengan kita faham dalam iktikad kita bahawa Rasulullah dapat bagi syafaat itu hanya kerana Allah lah. Yang jadi sedikit isu jika kita beriktikad Rasulullah boleh bagi syafaat, Rasulullah boleh bagi syafaat kepada kita without concern from Allah Ta'ala. Itu tak betul. Maksudnya Rasulullah hak dia bagi syafaat tanpa Allah Ta'ala punya kebenaran. Itu tak betul. Sebab Rasulullah boleh bagi syafaat kepada kita hanya kerana Allah yang izinkan Rasulullah bagi syafaat. Itu lebih tepat. So kalau kita berdoa, ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah, basically tak ada masalah dengan iktikad bahawa Allah yang benarkan Rasulullah untuk bagi syafaat pada kita. Wallahu a'lam. Dia ada disuggestkan lah kalau nak bilang untuk dapatkan syafaat Allah Solat sunat taubat berkaitan. Tidak semestinya solat sunat taubat ni pun ada perbincangan. Taubat yang sebenar-benar taubat ni astaghfirullah, kita taubat sungguh-sungguh tu, kira taubat dah tu. Within second saja. Sebab tu saya mohon nanti siapa, Kak Lina ke siapa yang biasa follow Ustaz Muin, cari ulasan dia tentang taubat. Menarik. Jadi dia mengubah persepsi kita bahawa taubat ni satu benda yang cukup susah. Cukup kita kena kumpul dulu dosa-dosa kita barulah taubat sekali. Ada orang kumpul, tak apalah tunggu 10 tahun lagi dosa biar banyak baru taubat. Kemudian nanti kita pergi Mekah lah taubat depan Kaabah. Apa ni? Kita mana tahu kita sempat tak pergi depan Kaabah. Kita sempat 10 tahun lagi lepas pencen. Nantilah pencen hari ni, pencen. Esok kita taubat. Lepas tu kita fokus duduk masjid. Sedap dia. Mana boleh begitu? Kita kena betulkan sedikit persepsi tentang taubat. Cuma boleh disalahfahami. Saya tak nafikan. Kita takut juga apa yang Ustaz Muin ataupun cara itu boleh difahami sebagai nanti bolehlah senang-senang buat maksiat. Sebab apa? Taubat pun senang-senang juga. Itu pun tak betul jugalah. Ala kullin antara dua pilihan tersebut saya tetap cenderung pada taubat cukup mudah dengan istighfar, dengan berdoa pada Allah sungguh-sungguh, dengan ada peluang untuk solat sunat taubat sungguh-sungguh dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, Kak Syidah, dah 11.30 dah kita. Kak Syafini kita ni. Okay, baik Ustaz. Alhamdulillah. Maksud siang hari lebih ramai daripada malam begitu? Macam mana? Nampaknya macam tu lah Ustaz. Macam lebih ramai. Biasa siang dah 30 kan? Petang. Hari ni boleh ada 40 orang ni. Ya, lebih Ustaz. Sekarang ni dah meningkat dah lebih. Itulah kita ubah kebiasaan. Gambar saya ni memang tak bergerak kan? Ustaz cuba off kamera dulu tengok macam mana. Tak apalah, nak itu dah. Itulah. Tapi tak syok lah pula kan. Ustaz cakap kenapa Ustaz beku pula kat situ. Okey, silakan sini. Okay, baik. Alhamdulillah. So hari ini kita belajar tentang syafaat Nabi. Macam mana orang sekarang bermudah-mudah minta dengan tak tahu siapa-siapa kan. Yang terus je minta syafaat. Sedangkan Nabi yang sebenarnya dapat memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti dan dengan izin Allah. Bukan simply boleh bagi macam tu. Ini hari ni kena betul-betul faham lah. Maksudnya kita bukan boleh minta pada sebarang orang. Ataupun nabi-nabi yang lain pun tak berani nak bagi kan orang cakap. Sedangkan sampai tahap macam tu kalau kita faham, insya-Allah kita tak akan bermudah-mudah dalam berdoa dan meminta syafaat kepada walaupun so-called ulama ke dan sebagainya. Dan pada saya selain daripada meminta doa syafaat tu, kita boleh buat amalan-amalan yang Nabi dah jamin akan insya-Allah mendapat syafaat biiznillah, macam baca doa selepas azan, berselawat kepada Nabi dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk pencerahan hari ini. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih sahabat-sahabat yang meluangkan masa. Moga-moga masa yang kita luangkan ini diterima Allah sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Al-A'la. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Fili. semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Syida. Elok dah Ustaz nah. Sahabat-sahabat semua. Terima kasih Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. Okey. Itulah pengajian daripada Allah. Dan kita semualah setiap kali kita duduk kelas-kelas ni, timang tara kita lah untuk memohon untuk mohon sesuatu kepada Allah. Untuk sebut hari ni kita sebut pasal syafaat kan, seperti yang Syafi ni cakap tadi pasal syafaat Allah, syafaat Rasulullah SAW tu. Ada cara bila kita dapat directkan syafaat Rasulullah SAW tu. Bukan dengan cara kita bertawassul pada perkara yang belum tentu lagi kan. Habis kita ambil yang sahih lah, apa yang dah kita, Allah bagi kat kita, apa yang Allah offer kat kita kan. So sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita jumpa lagi esok pagi ya, insyaAllah dengan sesi Ustaz Nazrul Pula sama surah An-Nur. Dengan itu saya akan sesi pagi ni lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syida. Terima kasih.